Salam sejahtera, nama saya Rohini Anna Perempuan Balakrishnan, nombor matrik 18 DAT 19F1017. Saya akan menerangkan tentang soalan 1, iaitu konflik etika yang disebabkan oleh Enron skandal. Konflik etika yang pertama adalah conflict of interest, iaitu konflik kepentingan berlaku apabila kepentingan peribadi seseorang atau entiti menimbulkan persoalan sama ada tindakan, pertimbangan atau pembuatan keputusan mereka boleh tidak berat sebelah. Contoh kes adalah Arthur Andersen merupakan salah satu daripada banyak punca keruntuhan Enron. Andrew Fastow, ketua pegawai kewangan Enron, mendorong banyak urus niaga di mana dia mempunyai kepentingan di kedua-dua pihak. Arthur Andersen memperoleh RM25 juta dalam yuran audit dan RM27 juta dalam yuran perundingan. Situasi kedua yang menunjukkan konflik of interest adalah CFO Enron mendakwa bahawa tidak ada faedah daripada peranannya sebagai rakan kongsi ARM LMJ1 walaupun terdapat konflik kepentingan yang jelas pada masa pengambil alihan LJM1 oleh Enron. Situasi yang ketiga yang menunjukkan konflik of interest ialah kegagalan untuk mengelak percanggahan kepentingan boleh difahami dengan mengambil kira budaya perbadanan, budaya potong tekak yang mengadu seorang pekerja dengan yang lain. Dalam pengertian ini, adalah mungkin untuk berhujah bahawa budaya Enron adalah mengambil risiko yang meletakkan terlalu banyak penggantungan pada Andrew Fastow. Konflik etika yang kedua ialah ethical dilemmas. Yang bermaksud dilema etika ialah masalah dalam proses membuat keputusan antara dua pilihan yang mungkin kedua-duanya tidak boleh diterima secara mutlak dari perspektif etika. Sebagai contoh, Enron terlibat dalam pelbagai aktiviti termasuk pengeluaran tenaga dan perdagangan komoditi dan derivatif berkaitan tenaga. Banyak aktivitinya mungkin tertakluk kepada pengawasan oleh Suruhanjaya Dagangan Komoditi dan Niaga Harapan atau Suruhanjaya Kawal Selia Tenaga Persekutuan. Dalam permainan jumlah sifar, setiap pihak cuba mendapatkan lebih banyak keuntungan untuk diri mereka sendiri jika hasil terbaik adalah kerjasama antara satu sama lain. Soalan kedua adalah situasi di mana whistleblower boleh muncul. Yang pertama, budaya Enron adalah tidak jujur dan tidak beretika. Budaya ini tidak menggalakkan pemberi maklumat Enron daripada tampil ke hadapan. Yang kedua, Anderson juga bertanggungjawab untuk beberapa simpan kira dalam Enron dengan beberapa pekerja Anderson akhirnya pergi bekerja untuk Enron. Yang ketiga, pemberitahuan maklumat penting kerana ia membolehkan individu bebas menyediakan komunikasi huluan. Dan yang terakhir, Enron meletakkan sebahagian hutangnya pada kunci kira-kira SPV-nya dan menyembunyikannya daripada penganalisis dan pencipta. Apabila tahap beban hutangnya diketahui, penarafan kredit Enron jatuh dan pemberi pinjam menganggap pembayaran segera dalam jumlah hutang ratusan dolar. Nama saya Nur Syazwani binti Muhammad Fadlan, nombor matrik 18 DAT 19F1014. Hari ini saya akan membentangkan main safeguard against ethical trick and dilemma. So firstly, kita ada financial interest. Kepentingan kewangan ialah kepentingan pemilikan dalam security equity ataupun security hutang yang dikeluarkan oleh entiti, termasuklah hak dan kewajipan untuk memperolehi kepentingan sedemikian. Contoh kes, kita ada bekas CFO Andrew Fastow melanggar etika profesional dan mengambil jenayah penyelewengan. Pengerusi lembaga pengarah ketika itu, Kenny Lay, dan ketua pegawai eksekutif Jeffrey Skilling membenarkan CFO ketika itu membina institusi kerjasama swasta secara rahsia dan kemudiannya memindahkan harta itu secara haram. Kes seterusnya, kita ada business relationship. Hubungan perniagaan yang rapat antara akauntan profesional dan pelanggan jaminan boleh mewujudkan kepentingan diri ataupun ancaman ugutan daripada hubungan komersial ataupun kepentingan kewangan bersama. Contoh kes, kita ada Arthur Andersen adalah salah satu daripada banyak punca keruntuhan Enron apabila ia konflik kepentingan antara dua peranan yang dimainkan untuk Enron sebagai juruaudit tetapi juga sebagai perunding. So Andrew Fastow, ketua pegawai kewangan Enron, mendorong banyak urus niaga di mana dia mempunyai kepentingan di kedua-dua belah perjanjian itu.
So yang ketiga, kita ada loan and guarantee. Pinjaman atau jaminan pinjaman kepada ataupun daripada pelanggan jaminan akan mewujudkan ancaman kepentingan diri. Walau bagaimanapun, ianya dianggap boleh diterima jika pinjaman ataupun jaminan adalah bank pelanggan ataupun institusi yang serupa dan jumlahnya tidak material, dan pinjaman yang dibuat akan berdasarkan dengan prosedur dan terma pinjaman biasa. Sebagai contoh kes, semasa 1990-an, matlamat Enron adalah untuk mengatasi peraturan penyatuan dan pada masa yang sama meningkatkan kredibiliti serta mengembangkan bahagian pasaran dengan memperolehi syarikat lain. Yang keempat, kita ada family and personal relationship. Hubungan kekeluargaan dan peribadi antara ahli pasukan dan pegawai pelanggan boleh mewujudkan kepentingan diri, kebiasaannya atau ancaman ugutan. Contoh kes, kita ada Fasto dijatuhi hukuman penjara 10 tahun dan juga isterinya Lia didakwa dengan satu pertuduhan cukai salah laku, tetapi pertuduhan itu kemudiannya ditolak oleh pendakwa raya. Seterusnya, lesson of case Enron. Yang pertama, perlu ada budaya korporat yang sihat dalam sesebuah syarikat. Contoh kes, keruntuhan Enron disebabkan oleh keruntuhan budaya korporat yang di mana eksekutif kanan percaya syarikat mereka harus menjadi yang terbaik dalam semua yang dilakukan. Apabila terdapat kegagalan dan kerugian, mereka menutupnya untuk melindungi reputasi mereka dan reputasi syarikat. Yang kedua, tabik urus korporat lembaga pengarah yang lemah. Contoh kes, Enron membenarkan Andrew Fasto, Ketua Pegawai Keuangan, untuk mengawal dua SPE iaitu entiti tujuan khas yang secara sedar disambungkan kepada Enron dan membenarkannya menyalahgunakan kuasanya. CFO Jeremy Skilly dan Ketua Pegawai Eksekutif Kenny Lee. Yang ketiga, sistem perakaunan yang boleh mendedahkan lebih banyak maklumat kewangan harus diwujudkan secepat mungkin. Contoh kes, Mark to Market ialah pelan yang dicanangkan oleh Jeffrey Skilling dan Fasto untuk menaikkan harga saham untuk menampung kerugian dan menarik lebih banyak pelaburan, tetapi adalah mustahil untuk memperoleh keuntungan dalam operasi jangka panjang. Dengan cara ini, oleh itu, ianya jelas tidak bermuara dan menyalahi undang-undang. Yang terakhir, sebagai firma juruaudit tidak sepatutnya mengambil bahagian sebagai perunding. Sebagai contoh, Arthur Andersen memperolehi 25 juta dalam yuran audit dan juga 27 juta dalam yuran perundingan. Jumlah ini menyumbang kira-kira 27% daripada yuran audit pelanggan awam untuk pejabat Arthur Andersen di Houston. Nama saya Divya, anak perempuan Esramasi, nombor matrik 18-19F1005. Hari ini saya akan membentangkan tentang amalan terbaik dalam tadbir urus korporat yang berkesan perlu Enron melaksanakan. Amalan pertama yang Enron perlu dilaksanakan adalah lembaga pengarah. Jawatan kuasa audit, pampasan dan pelancongan pentadbiran urusan Enron hanya terdiri daripada pengarah luar. Daripada 14 ahli lembaga pengarah pada tahun 2001, hanya 2 adalah eksekutif syarikat iaitu pengurusi lembaga pengarah dan bekas ketua pegawai eksekutif Kenneth Lee dan presiden dan ketua pegawai eksekutif Jeffrey K. Skilling. Baki 12 pengarah luar termasuk 5 CEO, 4 ahli akademik dan seorang bekas ahli politik UK. Hanya seorang pengarah gabungan, Robert Belfer, berkhidmat dalam jawatan kuasa kewangan. Seterusnya, struktur korporat. Lembaga Enron mengadakan 5 mesyuarat tahunan dan mengadakan mesyuarat khas tambahan sepanjang tahun. Kebanyakan ahli lembaga sebelum ini pernah berkhidmat sebagai pengurusi atau ketua pegawai eksekutif sebuah syarikat utama Amerika Syarikat. Andersen kerap membuat pembentangan kepada jawatan kuasa audit dan pemantauan mengenai penyata kewangan syarikat. Yang ketiga adalah lembaga pemantauan audit. Lembaga pengarah mempunyai tanggungjawab fidusiari untuk memantau dengan teliti perkongsian pengurusan pemberitahuan lembaga bahawa ia sedang memantau transaksi sedemikian untuk melindungi kepentingan Enron. Jawatan kuasa pampasan gagal dalam tugasannya untuk memantau dasar dan rancangan pampasan Enron untuk pengarah, pegawai dan pekerja. Yang terakhir ialah hubungan jawatan kuasa audit. Persalahan untuk kesilapan perakaunan utama sedemikian tidak mudah diberikan dan termasuk rangkaian keputusan pengurusan yang lemah. Isu tadbir urus timbul apabila seseorang melihat peranan jawatan kuasa audit dan pematuhan yang
meliputi buku dan akaun Enron. Enron telah menggunakan teknologi atau teknik kewangan yang kompleks untuk mengaburkan keputusan kewangan sebenar firma.